Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah. Apa khabar semua pelajar-pelajar Akmal yang Ustaz sayang, Ustaz kasih? Hari ni macam mana puasa? Hari ni dah masuk 11 Ramadan. Kita dah puasa 10 hari. Sekejap-sekejap rasa sekejap. Dah 10 hari. Tinggal lagi 20 hari lagi lebih kurang lah untuk kita puasa. Jadi apa khabar semua hari ni? Masih lagi bersemangat ke untuk menghafal Al-Quran? Ustaz pagi-pagi ni, Alhamdulillah malam cukup tidur, insyaAllah. Jadi hari ni lebih semangat. Ustaz harapkan semua lebih semangat. Pagi semangat sikit jangan. Tengok masih ada yang ngantuk-ngantuk, mata macam tu. Jegilkan mata. Jegilkan mata semua, senyum. Kan, senyum. Cuba goyang-goyangkan badan, goyangkan badan sikit. Tepuk-tepuk muka. Bagi segar sikit. Pagi ni kita nak segar. Kita nak lebih banyak hafalan kita hari ni, insya-Allah. Okay, segar-segar sikit insya-Allah. Nyanyi sikit lagu Akmal. Setahun menampas sejarah, itu cita dan harapan, membanggakan ibu ayah, jadi hufaz kalam Tuhan, hayya numarisu biqiyamil akmal, sidq wal amanah. Okay, bab lagu ni korang dengar sendiri dah dalam video lagu Akmal. Pagi ni Ustaz tak nak cakap banyak. Ustaz harap kesegaran pagi ni bawa sampai ke petang, insya-Allah. Okey, pagi ni dalam masa yang agak ringkas ni Ustaz nak ringkas je. Pagi ni Ustaz nak sharing 3 perkara supaya kita dapat memantapkan atau memudahkan hafazan kita. Masa kat Akmal Ustaz pernah share benda ni, cuma mungkin ada lagi Ustaz dapat sebab kita para asatiza, guru-guru Akmal meeting seminggu sekali. Korang hari Sabtu korang cuti kalau Akmal Terengganu lah. Akmal hari Ahad. Hari Ahad ni pelajar Akmal Shah Alam, Akmal Bukit Beruntung cuti, ataupun Akmal Terengganu Sabtu cuti. Hari cuti korang cuti. Hari cuti Akmal kalau sekarang musim PKP ni guru-guru meeting. Hari Ahad meeting, hari Sabtu malam meeting, bertemu semua guru-guru ni bincang masalah. Jadi antara masalah yang ada, masih ada lagi pelajar-pelajar yang tak jumpa rentak nak menghafal, masih cari lagi teknik-teknik menghafal. Walaupun dah dikongsi-kongsi sebelum ni. Jadi hari ni Ustaz nak share, mudah-mudahan boleh bantu yang masih lagi yang tak jumpa rentak nak menghafal tu. Ustaz nak share 3 perkara untuk memudahkan dan memantapkan hafazan kita. 3 benda je. Banyak. Hari ni Ustaz nak share 3 je dulu, supaya Ustaz minta semua pakat buat. Kalau belum buat. Mana tahu mudah-mudahan minggu ni kualiti hafazan kita makin bagus. Okay? Macam mana kita nak memantapkan, memudahkan hafazan kita? Antara tekniknya, yang pertama, pilih waktu yang paling sesuai kita nak hafal Quran. Apa dia? Pilih, senang cerita, bukan pilih lah, perkasakan. Itu lebih tepat. Perkasakan waktu yang paling mudah kita hafal. Ulang sekali lagi. Perkasakan. Tahu perkasa? Perkuatkan. Perkasakan waktu yang paling cepat kita dapat, paling mudah kita hafal Quran. Kalau waktu Ustaz hafal Quran dulu, waktu yang paling mudah Ustaz dapat ingat ialah selepas asar. Ini Ustaz. Korang waktu bila? Kalau tak jumpa waktu bila, cuba fikir waktu apa, cuba cari waktu apa yang paling senang kita dapat. Ramai orang mudah dapat selepas subuh. Sebab malam dia dah tidur, dah segar. Lepas subuh boleh buka Quran, mudahnya ingat. Hafal selepas maghrib tak macam tu, hafal waktu petang tak macam tu, hafal tengah hari tak macam tu, hafal pukul 8 tak macam tu. Tapi kalau lepas subuh, cepatnya sangat diingatnya. Kalau dapat jumpa waktu yang paling mudah kita dapat ingat, perkasakan. Maksudnya waktu tu kita fokus betul-betul. Ustaz dulu masa Ustaz awal sekolah tahfiz, Ustaz paling mudah selepas asar. Lepas asar tu memang sebab Ustaz Qailullah bangun zuhur. Sebab zaman sekolah dulu Qailullah lepas zuhur. Ni zaman sekolah dulu lah. Qailullah lepas zuhur. Jadi lepas zuhur bangun, sembahyang asar tu kita segar. Lepas asar memang Ustaz kalau hafal lepas asar memang cepat sangat dapat. Lepas maghrib tu ulang-ulang sikit-sikit je, malam rehat. Lepas asar ni memang cepat. Jadi Ustaz lepas asar memang Ustaz tak main bola pun. Ustaz dulu masa sekolah,
Ustaz cuma main pada hari Sabtu dan juga hari Ahad saja. Hari cuti je Ustaz main. Waktu hari cuti, main bola ke, nak main dengan kawan-kawan ke. Kalau hari lain lepas asar kawan-kawan pergi main, Ustaz memang tak main. Duduk kat tempat hafazan, Ustaz hafal je. Jadi pilih waktu yang paling mudah untuk kita hafal dan perkasakan waktu tu. Jadi kalau kita mudah, kita kalau tengok waktu lain, waktu maghrib paling mudah kita nak hafal. So waktu ke maghrib tu perkasakan. Jangan ambil waktu lain. Waktu tu lah kita kena perkasakan. Kalau tak faham makna perkasakan, cuba tanya mak dengan ayah. Mak dengan ayah faham maksud perkasakan. Jadi yang pertama apa? Perkasakan waktu yang paling mudah untuk kita menghafal Al-Quran. Waktu lain boleh hafal, cuma waktu yang paling mudah tu kita kena fokus betul-betul. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ini cara ustaz juga. Pilih tempat yang paling mudah untuk kita dapat hafal. Tadi perkasakan waktu. Yang kedua ni, pilih tempat. Kalau kat rumah kita, cuba kita tengok tempat kat rumah kita. Tempat mana yang paling mudah kita fokus? Kalau kita hafal kat ruang tamu, mungkin ada adik-beradik, mungkin ada bila adik yang buat bising ke, banyak gangguan. Kalau kat dalam bilik, perkasakan. Maknanya tempat tu lah yang kita kena betul-betul fokus. Kalau ustaz dulu, tempat yang paling ustaz suka bukan dalam bilik. Ni ustaz lah. Tempat yang paling ustaz suka di luar bilik. Masa masuk kat solah dulu, di luar bilik ustaz, tempat dom, tempat ustaz duduk asrama tu, di luar bilik tu, luar bilik depan tu ada pokok besar, semak. Jadi ustaz lepas asar, ustaz akan ambil kursi, ustaz akan duduk depan pokok tu. Semua orang pergi main, pergi basuh kain, pergi makan, pergi macam-macam waktu rehat. Ustaz memang duduk kat tepi semak tu. Memang tempat tu lah paling mudah untuk ustaz fokus. Kalau dalam bilik kadang-kadang kawan masuk, kadang-kadang bunyi orang berlari. Tapi kalau belakang bilik tu, dekat pokok tepi semak tu, memang itulah. Jadi kalau korang waktu musim PKP ni, contoh mungkin selama ni kita hafal dalam bilik ada banyak gangguan, cuba try tengok di luar rumah. Ustaz tengok dalam video-video Akmal ada yang hafal dalam lori, dalam van bapak dia. Itu bagus tu. Maknanya itu tempat yang dia boleh fokus. Ada yang dia hafal di tepi pokok, tepi dalam kawasan rumah dia. Cuba cari. Cuba mana tempat yang adik-adik rasa tempat ni paling senang nak fokus. Okey. Fokus pada tempat tu. Kalau nak hafal tempat tu. Kan? Okay, yang pertama apa tadi? Perkasakan waktu yang paling sesuai ataupun mudah untuk kita hafal. Yang kedua, pilih tempat yang paling sesuai dan membantu kita fokus untuk menghafal. Itu yang kedua. Yang ketiga, set masa untuk kita fokus. Ini masalah fokus kan? Biasa kadang-kadang kita ni, kalau kita mengaji sejam, 2 jam, mula-mula kita boleh fokus. Lama-lama lepas setengah jam, lepas 15 minit, kita dah mula tak fokus. Banyak gangguan. Okey. Ini cara ustaz. Ustaz waktu hafal dulu, contoh lepas asar, ustaz dah set masa. Lepas asar dalam pukul 4.45 ustaz akan mula menghafal sebab mutalaah dah mungkin siang tadi sebelum asar waktu zuhur atau dalam kelas ustaz dah mutalaah. Jadi lepas asar tu ustaz buka Quran mula pukul 4.45 sampai pukul 5.15, 5 suku dalam masa setengah jam. 4.45 sampai 5 suku itu ustaz set masa untuk fokus. Maksudnya apa? Dalam masa setengah jam, by hook or by crook, maknanya nak tak nak mesti kena ingat 15 baris satu muka. Sebab ustaz dulu bajet setengah jam semuka, setengah jam semuka. Ini mungkin ada adik-adik yang mungkin setengah muka setengah jam. Mula-mula ni kan. Ada yang adik-adik kita yang setengah jam dapat selai dah. Terpulang masing-masing. Jadi kalau yang mula-mula ni dia boleh, beginner ni dia boleh target dalam masa 15 minit dia nak ingat 4 baris. So dalam masa 15 minit datanglah siapa pun, gempa bumi ke apa saja gangguan, tak akan mengganggu fokus dia. Cara kita nak, kalau ustaz dulu, caranya ustaz akan letak jam kat depan. Ustaz buka jam, letak kat depan. Dalam masa, sebab zaman ustaz tak ada handset lagi, jadi tak ada timer count apa nama yang kira jam tu kan. Jadi ustaz pakai jam biasa je. Letak kat depan tu 15 minit. Dalam masa 15 minit macam mana pun mesti fokus. Itu kita set masa. Kalau kita nak hafal, contohnya kita nak hafal semuka dalam masa 1 jam. 1 jam mungkin lama. Okey, kita bagi 2. Setengah muka dengan setengah muka. 15 baris tu kan, tengah-tengah tu kan. Tengah-tengah tu kita potong 2 semuka tu.
Quran. Okey. Okey, contoh Quran Contohkan ni. Okey, Quran. Kan semuka 15 baris. Jadi potong dua. Potong dua. Dalam masa setengah jam. Kalau semuka ni sejam lah. Dalam masa setengah jam, daripada atas sampai tengah ni, datanglah siapa pun ganggu, aku tengah hafal. Siapa pun. Kalau tak kecemasan. Kalau mak kata, tolong mak, minta maaf mak, boleh tak ambil masa setengah jam ni nak fokus betul-betul. Mak mesti faham punya. Kecuali kalau kecemasan memang kata pergi kat mak lah. So bagi tahu. Tapi kalau mak minta juga, pergi, sebab itu wajib. Baca Quran ni tak sunat. Yang dengar cakap mak tu wajib. Cuma kalau boleh cakap kat mak, minta maaf mak, setengah jam ni saya nak fokus setengah jam. Mak mesti faham punya. Okey, bagi tahu. Daripada setengah jam tu, sini sampai sini, datanglah apa cerita sekalipun, gempa bumi ke, nampak gajah ke, nampak burung besar ke, apa saja mesti fokus. Lepas setengah jam dah lepas, okey, tutup sekejap, ambil nafas, boleh jalan-jalan, pergi bangun sekejap dalam masa 5 minit kan, pergi minum air sekejap. Lepas rehat 5 minit, datang balik, fokus balik lagi setengah yang bawah tu, setengah tu fokus lagi setengah jam. Set masa untuk fokus. Ini kalau ustaz dulu memang sangat membantu. Set masa untuk fokus. Boleh? Maksudnya kita tetapkan masa untuk kita fokus. Sebab ada orang yang memang kalau mengaji lepas sejam ni dia dah boring, letih. Tak, kita fokus masa. Ambil setengah jam. Kalau tak boleh setengah jam, mula-mula ni letaklah dalam 15 minit dulu. 15 minit aku nak ingat 4 baris. Target 4 baris mesti ingat. Macam-macam mana pun mesti ingat. Kalau mak ayah boleh tolong bagi tahu, Along, dalam masa setengah jam ni Along kena hafal setengah muka. Ni. So dalam masa setengah jam, ayah ataupun mak akan bantu Along. Ayah akan kawal bilik, tengok adik-adik jangan buat bising. Sebab nak bantu Along ingat fokus setengah jam ni supaya dapat fokus hafal Quran. So yang ketiga apa tadi? Set masa untuk fokus. Yang pertama apa tadi? Pilih waktu, perkasakan waktu untuk memudahkan kita hafal Quran. Yang kedua, pilih tempat. Yang ketiga, tetapkan masa untuk fokus. Yang keempat, ni yang terakhir. Ustaz nak cerita 3, cerita 4 pula lagi. Tak apalah, tambah 4 cara. Yang keempat, baca mesti kuat. Hari tu masa ingat tak yang paku-paku Ustaz tunjuk tu, itu paku jangan laju kan. Paku jangan cepat sangat, satu persatu. Yang ini baca mesti kuat. Jangan baca perlahan. Please. Kalau ikut psikologi pun, apa yang kita baca, telinga kita dengar, jelas, dia akan mudah masuk dalam kepala. Tapi kalau kita baca perlahan, telinga kita dengar tapi dengar tak dengar. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayz. Dia tak kuat. Jadi kita jadi lemau, tak semangat. Tapi kalau kita baca kuat, bukan menjerit, jangan jerit, tapi baca tu nyaring supaya kita semangat dengan bacaan kita. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Kalau hafal baca kuat juga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Baca kuat. Bila kita baca kuat dengan bacaan yang betul, kita akan tanam bacaan tu dalam kepala otak kita, akan lekat. Kalau kita baca perlahan, kita akan semangat. So tips yang keempat, nak mudah hafal Quran, baca kena kuat. Ini yang Ustaz buat dulu. Ustaz buat dulu. Mula-mula dapat setengah muka, lama-lama semuka, lama-lama semuka setengah, lama-lama 2 muka, lama-lama 1 makrak. 1 makrak maknanya 1 lais muka, 1 lais paruh. Lama-lama 2 makrak, lama-lama 3 makrak. Kadang-kadang Ustaz pernah hafal Quran 6 lais 1 hari. Ini pernah Ustaz buat dululah. Jadi sekarang ni ramai adik kita pun buat benda yang sama. Jadi tak hairan benda tu. Yang penting fokus. Ingat apa tips Ustaz hari ni? Yang pertama, pilih ataupun perkasakan waktu yang paling mudah kita hafal. Yang keduanya, pilih tempat yang paling mudah kita nak fokus. Yang ketiganya, apa tadi? Yang ketiganya, kita set masa, tetapkan masa untuk fokus. Yang keempat, baca biar kuat. Dengan suara yang kuat, insya-Allah.
4 benda ni cuba adik-adik buat untuk minggu ni. Masing-masing siapa yang ada masalah tu buat, insya-Allah dapat membantu kita banyak dalam kita menghafal Al-Quran. Ustaz betulkan lagi, bukan 3 tips tapi hari ni 4 tips. 4 tips untuk memudahkan dan memantapkan hafalan kita, hafalan Al-Quran kita, insya-Allah. Okey adik-adik? Boleh cuba Cuba bulan puasa ni, cuba insya-Allah. Korang boleh buat. Kita tak akan lemah selama-lamanya. Kita akan kena ada peningkatan, insya-Allah. Ustaz yakin walau PKP pun korang tetap masih lagi boleh hafal Quran dengan baik, insya-Allah. Okey, kita jumpa kat kemana nanti, insya-Allah. Semangat, teruskan semangat, insya-Allah. Teruskan semangat baca doa lepas ni. Mudah-mudahan Allah bantu kita semua, insya-Allah. Ustaz yakin dengan korang mesti yakin dengan diri korang sendiri, insya-Allah. Para mak ayah, tolong bantu anak-anak kita, insya-Allah. Kita bantu anak-anak kita, maknanya kita bantu diri kita juga, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.